lagi. Takungan bila dikatakan ada agent, mestilah ada reservoir. Kalau tidak pada takungan yang betul, infeksi tidak akan berlaku. Okay, cara jangkitan, mode of transmission. Okay, contohnya kalau masuk ikut portal of entry yang salah, so dia tidak akan boleh berlaku jangkitan. Masih ingat lagi portal of entry? Ingat Puan, ingat. Okay, so dia adalah pintu masuk dan penyakit populasi ini ulang balik dia epidemik dan pandemik. Okay, infeksi, kemasukan mikroorganisma ini kita dah tengok dah last week kan? Okay, bila dikatakan keupayaan dia berkembang biak, dia reaksi pada tisu, di mana dia merosakkan sesuatu tisu. Okay, biak dan reaksi tisu kepada mikroorganisma dan toksin yang dihasilkan membentuk satu keadaan yang kerosakan sel berlaku. So, infeksi berlaku. So, punca infeksi, punca endogenous dan juga punca exogenous. Endogenous dari dalam, mungkin dari individu itu sendiri. Exo dari luar, source-nya adalah dari luar. So, kalau ada dah belajar benda ni, kita akan touch and go je, boleh? Ni dah belajar ke belum punca endo dan exogenous? Yang ni belum Puan. Yang ni belum Puan. Okay, so tengok endogenous, so dia adalah yang dari dalam individu tu sendiri. So biasanya berpunca dari agent opportunistic. Masih ingat tak istilah opportunistic ataupun microflora normal? Ingat Puan. Ingat Puan. Ingat. So opportunist normal microflora dia dikatakan dari mikrob yang sebenarnya tidak berbahaya tapi dia mengambil kesempatan kepada host yang lemah. So agent tu mungkin akan menjadi patogenik. Atau dia bertukar habitat ataupun tempat yang sepatutnya dia berada di usus tapi dia bertukar ke tempat lain. So dia akan menyebabkan infeksi pada tempat yang baru macam E. coli. So sepatutnya dia berada di dalam usus. So, bila dia memasuki pundi kencing ataupun peritoneal, so dia akan menyebabkan infeksi-infeksi tertentu. Okay, exogenous, bila dikatakan source-nya dari luar, maknanya dari persekitaran yang akan masuk ke dalam badan individu. So etiologinya adalah mungkin dari persekitaran, dari berpunca dari individu lain, haiwan, zoonotik ataupun dari sumber yang bukan hidup seperti makanan, tanah dan juga peralatan farming. Okay, so kat sini kita katakan kalau manusia mungkin dia adalah carrier, healthy carrier, pembawa yang sihat. So dia sebagai ejen pembawa. So dalam tu ada terdapat ejen etiologi, boleh memindahkan kepada individu yang lain. Mungkin ini secara horizontal. Okey. Haiwan dan akibat daripada gigitan contoh adalah rabies, makanan tercemar menyebabkan keracunan makanan. Okey, tanah yang tercemar ataupun akibat luka, so dia boleh masuk dalam portal of entry yang betul. Luka yang dikatakan dari persekitaran yang tercemar, contoh paku berkarat, so dia akan dapat tetanus. Bila dikata pembentukan toksin, so penyakit boleh berlaku. Dan juga peralatan yang tercemar, seperti jarum yang akan boleh menyebabkan jangkitan AIDS. Okey, setakat ni boleh faham Boleh Okay, Puan, tengok. boleh. Okey, tengok dia punya diagram tu. So dari individu tu sendiri, endogenous ataupun exogenous. So dekat sini kalau exogenous ni kebanyakannya horizontal lah. Okey, takungan ataupun reservoir, kita katakan macam mana dia boleh spread tu mestilah kena berlaku pembiakan dulu mikrob tu di dalam sesuatu takungan. So takungan manusia dia akan mengembang biakkan benda tu dah cukup matang baru dia macam
memindahkan kepada individu yang lain daripada haiwan tersebut. Pada haiwan tersebut dia tidak menyebabkan infeksi. Tapi bila berpindah kepada manusia, dia akan menyebabkan penyakit pada manusia ataupun takungan bukan hidup lah. Peralatan-peralatan, makanan ataupun persekitaran yang tercemar. Okey, pembawa sihat ni macam boleh baca. Faham kan? Health carrier. Chronic Boleh carrier. Puan. Boleh Faham, Puan, Puan. faham. Faham, okey. So kita tahu ada dua pembawa, sama ada dia sihat dan tidak menunjukkan sebarang gejala. Tapi sebenarnya dia membawa ejen tersebut dan sekiranya ejen itu memasuki individu yang lain, dia akan menyebabkan penyakit kepada individu yang lain. Dia macam dah habis dah fasa sakit tu. Contoh kalau typhoid fever, dia dah mengalaminya tapi bila dia sembuh, 30% daripada pesakit typhoid ini dia adalah carrier. Dia tak semua kan? So dia adalah carrier. So kalau tak bernasib baik, dia akan menakungkan Salmonella typhi di dalam badannya. So bila dia mengeluarkan urine ke ataupun apa-apa discharge, dia mungkin akan menyebarkan kepada individu yang lain. Okay. Ini pun sama untuk pembawa kronik. Okey, pembawa patogen boleh mengeluarkan, ini kita tahulah kalau dia akan mengeluarkan dari portal entry and portal of exit. Okey, dia akan keluar daripada pintu yang betul, dia akan masuk kepada pintu yang betul, so dia akan menyebabkan jangkitan seperti difteria dan AIDS. Takungan haiwan, zoonosis, kita tahu mana-mana bakteria ataupun patogen yang bertakung ataupun yang berpunca daripada haiwan, so dia akan menyebabkan penyakit zoonosis. So kita tahu kalau zoonosis tu memang berpuncanya daripada haiwan. So bila manusia mendapat jangkitan tersebut, dia akan menyebabkan jangkitan itu kepada individu ataupun manusia yang lain. Macam sekarang kan, sekarang dikatakan COVID-19, pada peringkat awal dari mana punca dia? Kelawar. Binatang. Kelawar. Binatang. So itu adalah contoh terbaik lah kan. Seperti COVID-19, kita pada awalnya dipersalahkan kelawar liar kan, betul tak? Yang jadikan Kelawar liar Puan. Dia dijadikan sumber makanan individu tertentu. So dia itu berpunca daripada pasar basah dekat Wuhan contoh. So bila penyelidik agaknya dari mana? Mungkin daripada makmal virologi yang berdekatan dengan pasar Wuhan tu. Kan? Itu macam-macam kan spekulasi yang berlaku. Seperingkat awal dia diklaim ataupun dinyatakan punca daripada zoonosis. Tapi kenapa baru nak muncul kan setelah dah berkurang dia orang mengamalkan pemakanan sebegitu, tiba-tiba baru nak jadi kan? So ada kemusykilan di situ. Sebab dulu bukan, saya ada baca yang H5N1 tu bukan daripada China juga kan? Kesalah Puan. Banyak sebenarnya. Tapi kita tak dapat sumber saiz yang betul kan? Illuminati ni Puan. Ampun. Tapi itulah dikatakan macam-macam sekarang ni pembentukan dari segi microbiology weapon kan. Kita tak tahu apa agenda. Okey, tak apa. Okey, so itu dikatakan zoonosis, takungan haiwan. So yang ni dah pernah ada slide ni? Ni pun macam dah ada. Okey. So tak ada masalah lah. Ada? Ada. So ingat Hawa. Okey, Hawa daripada punca ejen infeksi ni apa? Ingat tak? Ini adalah bakteria. Nampak sebelah tu bakteria. So daripada bakteria apa ni? Hawa bukan apa pinjal tu Puan? Pinjal? Apa? Flea. Nampak gigitan flea yang infektif.
Yalah. Flea. Lupa. Pinjal. Okay, flea. Flea yang macam kangaroo, kaki dia pendek kat depan, kaki belakang Aha. panjang. So dia melompat macam Dia- kangaroo. Jarak lompatan dia memang sangat jauh. Dia binatang kan? Dalam flea tu ada apa? Sebab Oh. bukan flea agent dia. Dia bukan flea. Flea sebenarnya tak bersalah. Flea tu perumah je. Tak tahu lah pula kan macam tak Ha, pernah. bakteria. Yersinia Flea, pestis. flea adalah arthropod ataupun kita katakan serangga kan. Tapi nampak tak kat situ sebelah tu dia tulis bakteria. Ya, Ni, bakteria. Yersinia pestis. Yersinia pestis. Oh, Itu lupa. dia agent infeksi. Dia adalah bakteria. Bakteria. Yersinia pestis berada dalam flea. Bila flea lapar, dia akan gigit-gigit rodent. Rodent tu adalah tikus. Tikus liar. So bila tikus tu dia domestik ataupun dia macam memasuki kawasan penempatan manusia. So dia akan menyebarkan hawar tu sehingga berlaku satu wabak kan. Okay. Dia katakan Black Death pada waktu tu. So tu dia katakan puncanya dari mana. Sebab itulah kalau PPKP kan, apa dia punya langkah-langkah pencegahan kalau di pintu masuk negara untuk elakkan jangkitan daripada rodent tu boleh berlaku. Buat penguasapan. Apa? Macam kita buat fogging gitu lah tapi benda nama dia. Dekat mana fogging tu? Kalau kapal ke apa. Biasanya dia ada perangkap sebenarnya kalau Perangkap pun sama. Kan. Contohnya kalau kapal nak berlabuh tu, dia akan ada satu macam perangkap supaya tak ada pergerakan tikus dari kapal tu boleh masuk ke pelabuhan. So nak elakkan daripada benda ni boleh berlaku lah sebab kita tak tahu kan dari mana, dari negara mana. Sekejap saya pause sekejap. Bateri saya dah weak, tadi nampak banyak. Okay. Seterusnya leptospirosis adalah sejenis penyakit kita panggil kencing tikus daripada ejen apa ni? Bakteri apa ni daripada tikus, rodent. Rodent, salah. Dia bukan dari rodent. Bukan. Bakteria. Saya tanya soalan ejen apa? Oh, agent, sorry. Kalau dia Leptospira apa dah? Leptospira. Leptospiral species kan? Enterogens apalah okay. So dia adalah dari bakteria yang terdapat di dalam tikus. So tikus tu adalah reservoir ataupun takungannya. Tikus lah especially kan, tapi ada juga terdapat pada anjing, khinzir ataupun lembu. Mungkin antara haiwan-haiwan yang boleh dikatakan penyebab ataupun nak kata bukan vektor tapi takungan dia kan. So bila dia memasuki persekitaran menyebabkan pencemaran di kawasan tertentu, so bila manusia menjangkiti infected pada manusia. Okay, sama juga salmonellosis. Salmonellosis adalah sejenis penyakit daripada bakteria apa? Katanya Salmonella macam typhi. Salmonella typhi. Tapi kalau salmonellosis ni dia banyak ada salmonella species kan. Okay. Banyak lagi yang lain, makanan dan minuman yang tercemar. Ini antara puncanya. Okay, terima kasih yang menjawab. Ingat lagi tu, rabies? Rabies apa? Bakteria ke apa? Virus. Dah tulis kat situ virus kan? So virus apa ni rabies? Rabies. Virus rabies. Virus rabies lah. Okay, rabies virus. Virus ni senang, dia tak ada nama-nama spesifik. Kan, tak macam bakteria. Okay, so kita ingat balik lah. Mikrob yang kita dah belajar tu, mikroorganisme. Okay, so kebanyakannya daripada kelawar
ada juga yang kucing, anjing, serigala, banyaklah sebenarnya sebab dia serata dunia kan, sedangkan dia gigitan dan air liur yang tercemar. So dia boleh menyebabkan jangkitan melalui gigitan. So dia akan menyebabkan saraf di mana kita mungkin mengalami koma. Encephalitis, JE. Nyamuk, Japan encephalitis virus. Japanese encephalitis. Japanese encephalitis. So dibawa oleh apa? Nyamuk. Nyamuk kan, nyamuk bertindak infektif. So dia akan pergi ataupun reservoirnya mungkin pada khinzir kan. Nipah semua tu, itulah antaranya. Okay, good, masih boleh ingat. Fungus histoplasmosis. Ringworm ni tahu kan penyakit ni semua? Tahu puan. Histoplasma capsulatum. Kebanyakannya daripada burung yang napisnya Susah nak sebut. kering. Itulah. Ni ringworm ni sebenarnya apa? Kucing gelang. Nampak tak itu fungus? So jangan confuse kat situ. Fungus tu bukan cacing lagi ni. Kalau parasit tu cacing, tapi nama ringworm. Dia macam penyakit tu dinamakan begitu, tapi sebenarnya adalah dia Taenia pedis. Taenia, dia bukan. Dia penyakit kulit pun Ya betul. Dia macam kurap tau. Kulat gelang kan? puan. Kurang yang bulat tu puan. Kurap tu kan, perasan tak kalau dia berlaku infeksi jangkitan kurap tu, ringworm ni, kalau kita tengok dia macam ada sempadan antara tempat yang sakit dengan tempat yang normal. Peta. Okay, so dia ada sempadan kat situ. So kita boleh nampak, bulat, so dia nampak berbeza kawasan infected. Okay. So ni berlaku secara sentuhan. Ingat ini fungus ya. Panau semua tu, semua tu fungus. Okay, parasit, Taeniasis, ni baru betul. Taeniasis ni dari apa? Cacing apa ni? Dah belajar kan? Taenia solium apa? Taenia apa? Ada dua. Saginata. Okay. So Taeniasis lah. Daripada haiwan. Ni memang spesifik haiwan kan. Taenia solium dari bab 1. Kan? Dari saya lepas. Bukan saya lepas tu. Bab 1 maksudnya bab alif bayar. Okay. Okay, dan khinzir. Okay, Taeniasis, solium, saginata dari mana? Babi, khinzir. Sorry, lembu. Janganlah maki-maki orang Emma. Aduh, Ika dah belajar kan? Allah. Emma suka bercara puan. Saya krik-krik kejap. Confused kan? Okay, tak apa. Ni adalah, kita revision balik tu saya kata. Kita revision balik. Lakungan, okay. So African sleeping sickness pun dah familiar kan? Tak tahu dah puan. Macam tak tahu? Mana puan? Macam tak pernah belajar ni. Dia macam ni? Okay, African sleeping sickness ni dia daripada Tidur yang berlebihan tu puan. Tidur yang berlebihan. Dia tidur je. Kalau dia kena je, parasit ni dia tidur je. Itu bukan pemalas ke puan? Dia daripada alamak, saya tak ingat lah. Macam tan tu. Macam tan lagi tu, tan biasa gigit lalat. Ada yang suka tidur tak bangun-bangun. Ni memang tidur tak bangun-bangun ni, makan boleh tak peduli ni. Tahu-tahu dia akan mati je. Agaknya tan kena gigit lalat ni puan. Mana dia? Tan. Amboi orang lain tak engineer kan. Awak yang tidur orang lain tan yang tidur kan. Tidur yang so kenapa African? Sebab kebanyakannya dari segi hygiene kat sana macam tak bersih kan. So lalat tu boleh dia datang dan mengerumuni kanak-kanak kebanyakannya ataupun dewasa pun boleh. So dia menyebabkan, ni daripada protozoa. Agennya protozoa. So dari protozoa tersebut yang terdapat pada lalat, dia macam gitu tak kan lalat tu.
Okay. So dia akan menyebabkan African sleeping sickness. Protozoa apa mana yang sebabkan tu? Allah, saya hampir lupa. Cuba sebut. Tak tahu pun, yang saya tahu malaria Apa je. protozoa yang buat dah belajar? Trypanosoma brucei. Apa dia? Trypanosoma brucei. Trypanosoma? Thanos. Brucei. Trypanosoma, ya? Brucei kah? BRUCAI. Okey, dia ada banyak juga kalau African mungkin Brucei ke Trypanosoma Brazilian, dia ada beberapa lah dia punya sub-sub tersebut thank you. Dia kalau yang malaria pun parasit daripada protozoa. Iaitu dia daripada mana? Apa? Plasmodium. Okey. Nah, itu yang familiar kan, kalau protozoa kan Plasmodium kan? Ya puan, Plasmodium vivax. Boy, sebut dah semua ada 4 ada 5 tu. 5 Okay, good. Itu semua boleh bagikan contoh as long as awak tahu dia punya infeksinya dari mana. Okay, ni lah ringworm. Nampak tak? Nampak puan jelas. Dia macam apa, nampak macam ada sempadan yang memisahkan antara kawasan yang infected dengan yang normal ni Tapi dia bukan daripada cacing ya, dia adalah berpunca daripada fungus, iaitu sejenis ulat. Okay. Ni African sleeping sickness histoplasmosis, dia akan menjangkiti sistem pernafasan bila kita tersedut najis yang kering yang mengandungi spor dia. Okay. So dia berkembang lah bila kita buat irisan histologi tu, kita akan nampak dia punya ni filament-filament tersebut. Okay, tanggungan bukan hidup. Ni tanggungan bukan hidup ni, tahulah kan tanah yang tercemar. Tahu betul. Air. Ni kalau tanah ni saya ada terbaca satu cerita artikel dekat Facebook ke rasa macam ni, masa saya baca cerita tu yang latest punya, ada seorang perempuan dia pergi ke PD. Ada siapa-siapa terbaca tak apa yang saya baca? Baru je saya by this week rasanya. Dia pergi PD, dia berjalan tanpa pakai lapik, dia tak pakai slipper. Bila dia balik tu, bila cuti kan, bila balik dia rasa tapak kaki dia gatal. Lepas tu timbul macam urat yang timbul bawah kaki dia. Macam day 3 ke day 4 macam tu dia pergi mengurut. Tapi bila lepas urut tu, kaki dia lagi gatal. So tengok macam benda tu macam dah menimbul. So, bila pergi hospital dia mendapat infeksi hookworm sebenarnya. Dah belajar belum cacing-cacing? Semua dah kan? Dah belajar dah itu. So macam mana hookworm ni masuk ke dalam, macam mana dia transmitted ke dalam daripada tanah yang tercemar, transmitted ataupun dia spread kepada manusia tersebut? Macam mana? Mungkin ada bahagian yang terluka kot. Okey, bahagian terluka. So kalau bahagian terluka, apa yang masuk dalam kaki dia? Apa tu? Lava infektif apa entah nama dia. Lava yang infektif. Sebab hookworm ni dia tak masuk secara telur, betul kan? Telur menetas dalam tanah, yang keluar dalam telur tu, dari telur tu adalah lava filariform. Betul tak? Ya Pan. Satu lagi lava yang boleh betul-betul keluar daripada telur tu lava apa? Revision ni. Lupa tak Pan. Ya. Lava rhabditiform. Betul kan? Kalau Puan cakap betul lah tu. Saya ni pun saya ingat balik apa yang saya belajar 2, 3, 4 tahun lepas, saya pun lupa. Macam lava rhabditiform adalah peringkat lava yang tak infektif, dia gemuk dah pendek, dia memang tak akan menyebabkan infeksi kalau dia tersentuh dengan kaki manusia. Tapi lava yang infektif adalah lava filariform. Untuk hookworm ni, lava ni dia macam sensitif pada haba, so dia boleh kesan kehadiran manusia. So bila dia akan, bila tahu dah ada kawasan luka, dia boleh masuk terus ke dalam badan manusia. So peringkat lava ni yang dikatakan lava yang
aktif, boleh menyebabkan infection pada manusia. Betul ke saya cakap? Ya, Puan. Betul, Puan. Betul. Awak seorang je yang cakap ni. Mana yang lain? 50 orang lagi senyap tidur. Puan, betul saya Ada, Puan. wakili yang lain, betul Puan. Saya ingat apa. Fokus, Puan. Amboi, wakil-wakil bagai. Kami hantar wakil je Puan. Bohong tak. Ayah pun cakap betul. Okay, so dia dikatakan bila tanah tercemar di kawasan tersebut yang ada cacing dewasa ataupun mereka yang mengeluarkan telur, sebalakulah infeksi tersebut. Tapi dia tak masuk secara telur dia akan masuk dengan peringkat larva. Dan pada peringkat tu dia tak berkembang biak tau. Bila dia masuk dekat kaki tu, dia tak akan jadi dewasa di situ sebenarnya. Dia akan berusaha untuk mencari salur darah dan dia akan bergerak ke organ tertentu seperti jantung, paru-paru dan baru dia akan pergi ke usus besar. Kat situ barulah dia akan jumpa pasangan dia dan tu baru menghasilkan telur dan perkembangannya akan membiaklah di situ. So kawasan infeksi tu bila dia pergi dan nasib baiklah dia cepat, dia tak biarkan. So sebelum peringkat larva tu lebih membesar menjadi L3 dan memasuki ke sistem peredaran darah, so dia boleh dimusnahkanlah dengan ubat anti-helminth, ubat cacing. Tu cuba cari nanti, baca tu. Itu yang saya baca lah, yang saya cakap, ada juga sekarang ni biasanya bukan di tanah-tanah kebun, biasanya dia berada di tanah kebun. Tu dikatakan tanah tu macam di kawasan pantai macam tu pun boleh ada. Sedangkan kalau ikut macam dia bukannya tanah yang dikatakan banyak kompos tu tak ada kan. So kena berhati-hatilah. Di mana-mana ada. Okey, air tercemar seperti biasa dengan najis yang boleh menyebabkan gastroenteritis, makanan tercemar, habuk ataupun gas yang mungkin mengandungi spores dan patogen-patogenik. So kita beware lah. So semua ni macam semua ni related dengan persekitaran kita sekarang kan tentang COVID-19. Isu COVID-19 kita boleh relatekan. Di mana kita rasakan macam takungan ni boleh berada di takungan bukan hidup, betul tak? Betul Puan. Okay, so cara jangkitan mikrob ni sebaran-sebaran tersebutlah dikatakan mode of transmission, dikatakan sebagai sebaran secara direct melalui perantara dan juga perantara vehicle yang bukan hidup dan juga sebaran yang daripada dia spread dengan pembawa hidup seperti haiwan dan serangga. Ni dah ke belum? Ni dah belajar ke belum? Direct contact. Ada sikit-sikit Puan, ulang balik tak tu Puan? Untuk lebih faham. Pernah Puan. Apa dia? Macam mana belajar tapi katanya lupa sebenarnya. Tak ingat lah. Sudah belajar tapi macam ingat-ingat lupa lah apa? Macam tu lah Tidur Puan Puan. dan belajar. Macam tu lah. Okay, tak Ada. apa. Saya faham. Saya pun Apa Puan? Terangkan ke Puan? okay. Disebabkan kita ulang balik kan. Mungkin penerangan berbeza. Tapi faktanya adalah samalah. Okay, bagaimana dikatakan sebaran tu melalui kontak. So dikatakan direct contact tu secara teruslah daripada individu pesakit kepada individu yang sehat. So dia terus macam sekarang kan yang dikatakan COVID-19. So daripada pesakit kepada close contact dia siapa kan. Okay, tu dikatakan secara terus lah. Lepas tu kalau indirect ni mungkin perantara. Okay, vomit. Macam tempat yang dia pegang, dia sentuh, kita pun pegang dan sentuh. Itu sebaran tak langsung. Okay, droplet ni, droplet mungkin secara perantara ada medium. Dalam tu macam daripada cecair,
titisan, kan perantara kan tu, dan mengandungi ejen terus kepada individu. So kalau COVID-19 dia kalau dikatakan dekat sini mau pada droplet lah, betul tak? Ya Wan. Ya, Okay. Puan. Sebab itulah the way dia kalau droplet tu daripada pesakit, halang dia pesakit tu pakai mask. Tak ada semburan, titisan ataupun spray tu berlaku, kita pula tutup pakai mask supaya kita tak tersedut, terhidup ataupun termasuk secara portal of entry yang betul. Okey, direct contact transmission, sebar kontak secara langsung sama ada daripada individu yang sihat, sentuhan secara langsung dengan seorang individu pada individu yang lain sama ada menegak ataupun mendatar. Apa maksud vertikal horizontal ni? Apa maksud vertikal? Vertikal daripada ibu ke anak. Ibu Daripada kepada anak. ibu kepada anak. Okey, betul. Maksudnya semasa peringkat kandungan dan juga mungkin semasa peringkat kelahiran. Betul tak? Ya Wan. Okey. Betul. Boleh tak daripada bapa kepada anak? Puan, saya nak tanyalah. Ya. Kalau yang macam Puan tanya tu dulu. penyusuan kan Puan? Tak apa. Ya, saya tanya. Jawab dulu. Kalau vertikal ni boleh tak daripada bapa kepada anak? Tak boleh. Tak boleh. Ha? Tak boleh. Tak boleh kan? Boleh Puan. Kan? Macam Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh Puan. Sabar. Laki Sabar, teman sabar, Puan. Sabar. Dia ber- Okey, good. Ini mic Wakil. saya ke tadi. Okey, tak apa, saya dengar semua tak boleh. Jangan cakap ada yang boleh mentanglah boleh, daripada Puan. ibu bapa kepada anak. Syamsul lah. boleh Puan. Tan boleh. Apa dia? Tan. Syamsul boleh. Okey, dah jawapan dia tak boleh. Jawapan dia tak boleh, betul. Tak boleh. Okey. Apa soalan tadi? Siapa yang nak tanya? Emma. kan Puan, saya nak tanya yang macam vertikal tu kan kalau selalunya kan daripada ibu ke anak melalui baby dalam kandungan tu kan. Kalau macam penyusuan dikira vertikal ke tak? Ada tulis lah Dia- dalam nota. Alah, janganlah marah. Ada dia tulis tu. Penyusuan biasanya peringkat dalam kandungan dia boleh melepasi plasenta. Kan, so infeksi tu boleh berlaku. Masa peringkat kelahiran mungkin melalui birth canal daripada proses kelahiran secara normal. Itu boleh berlaku. Okey, peringkat penyusuan, rasa macam kalau kategori horizontal pun macam boleh, vertikal pun boleh, dua-dua tu. Okey, tapi dekat sini tengok penyusuan, biasalah ibu kan, ni. Penyusuan contoh kalau dia dari susu ibu, faham tak? Dari susu ibu, dari badan ibu kan? Ya. Infected tu adalah pada susu tu. So dia terus pada ke baby, itu adalah vertikal lah. Tapi kalaulah puting ibu tu tercemar dengan streptococcus, dia dari luar kan? Ya Wan. Itu boleh dijadikan horizontal. Faham tak maksud saya? Faham. Maksudnya dia bukan daripada dalaman lah, daripada Ya. luaran. Ya. So dia macam boleh lah dari dikata dua tu. Faham Faham Wan. Yang bertanya menjawab tak soalan tersebut? Menjawab Puan, menjawab. Okey. Okey, so Nak tanya juga lagi satu sebab tadi saya ada nampak kalau macam kelahiran yang normal tu kan, kalau secara bedah tu, Caesar tu okey. dia ada kemungkinan tak boleh Okey. jadi vertikal juga? Kalau bedah ni memang biasanya kalau birth canal ni dia macam itu dikatakan boleh dikatakan punca banyak berlaku secara vertikal. Tapi untuk mengelakkan risiko
melalui kanal ni dengan pendarahan yang banyak bagai. Sebab bila berlaku proses kelahiran, dia akan mengeluarkan cecair kan dari dalam kan, betul tak? Air apa? Air ketumban, betul? Ya Puan. Sama ada cecair ataupun darah. So kalau lah masa tu pembentuk macam darah ibu tu memang tercemar, so dia akan menyebabkan jangkitan pada baby. Tapi kalau Caesar, risiko tu kurang. Pernah tengok tak proses kelahiran kan? Ya Puan. Macam proses kelahiran Caesar. So dia macam dia tiada pendarahan tersebut. Dia ikut tingkap kan. Ada pengalaman lagi Puan. Okay, boleh tengok video kan? So peringkat tu kalau dikatakan risiko ibu yang infected daripada segi apa-apa risiko penyakit yang boleh menyebabkan jangkitan kepada baby, so dia akan mengambil jalan selamat adalah Caesar. Itu keadaan dia lah. Okay, dia tak akan benarkan kelahiran secara normal. Boleh? Boleh Puan. Menjawab tak soalan tu Emma? Emma yang tanya tadi, Katina. Puan. Ya Puan, menjawab Puan. So seterusnya lain yang boleh faham Boleh Puan. Good. Okay, so tadi dah vertical, horizontal. Ini biasalah anda tahulah kan dari individu ke individu yang lain, banyak cara dia. Salam tangan, yang cium lah, luka lah, seksual lah, banyak kan. So ni antara lah. Okay, luka kalau dikatakan sentuhan luka, blood lah kan. Mungkin berlaku dekat situ kemasukan. Puan, Sebenarnya saya. nak tanya, droplet ni kenapa tak termasuk dalam horizontal? Droplet, kenapa dia tak termasuk dengan, sebenarnya kalau tengok kan dia macam boleh je masukkan, dia macam horizontal juga sebenarnya. Itulah tu saya tanya. Tapi dia special sikit sebab dia ada medium tu. Faham tak? Dia medium dia tu adalah cecair. Tapi sebenarnya dia ada medium je. Tapi dia macam kalau dia terus tu dengan air yang terpercik dekat kita, air liur kan, cakap bersembur-sembur sampai kat muka kita kan. Tapi kalau STD pun cecair. Apa dia? Macam STD pun cecair ke? So boleh lah sebenarnya, tak ada masalah. Sebab dia kadang-kadang dia akan minta lah untuk awak nak nyatakan kelas-kelas ni. Kasi awak senaraikan satu-satu kan. Baik. Kan. So selagi awak ingat apa benda, just tulis je. Dia tak adalah macam terbagi kepada berapa bahagian, tak adalah, tak tanya soalan tu. Baik Puan. Okay. So ni antara contoh-contoh, saya rasa tak ada masalah untuk anda tengok kan contoh-contoh ni. Okay, ini indirect. Okay, indirect ni bila dikatakan ada medium. Tadi macam droplet pun indirect pun macam indirect. Bila sekiranya contoh kalau dia tersembur lepas tu melekat dekat dia macam tisu kan. Peralatan mana-mana. Melekat dekat peralatan yang dia sentuh. Yelah macam dia dah gunakan mask tu, lepas tu mask tu kita pakai. Mask kan? Contoh. Itu dia jadi indirect lah. Dia ada perantara benda lain. Okay? So kalau ada dia macam medium lain pula, yang seterusnya dikatakan indirect from it. Okay? Boleh? Boleh Puan. Droplet transmission. Ini macam nak jauhkan sikit lah, dia bezakan. Sebenarnya dia ada medium je kat sini. Tapi tak ada masalah kalau nak masukkan. Biasanya kalau tu dia macam direct dan indirect, tu lebih luas. Direct terus, indirect tak terus kan. So kalau droplet tu daripada individu ke individu tapi secara semburan, aerosol, jadi sebenarnya masuk bawah direct. So boleh letak bawah tu, tak salah pun. Baik Puan, baik. Okay. So macam sekarang ni kita tahu droplet tu dia boleh pergi sejauh mana. Memang biasanya takkan lebih lah sebenarnya 1 meter, tapi better 2 meter lah jarak. Sekarang kita takut
Terbang, dia angin lalu, kata 1 meter tu boleh lepas kan. So kita jarak-jarakkanlah SOP. Stated 1 meter. Lebih baik lebih daripada 1 meter. So, nanti kalau nak masuk ni, kena adalah perasaan curiga. Tapi Puan nak tanya Puan. Hello? Puan Amani? Ya, nak tanya apa? Tan, bakteria yang kita bincang tadi macam mana Tan? Apa? Bakteria yang kita bincang dengan bateri tadi. Bongok. Jawab dulu Tan. Bongok. PM tepi, PM tepi. Semangat Teki belajar. Semangatlah nak pass punya pasal. Exam online lah. Tak relax lah jauh ni. Serius lah? Mana ada? Kau mana tahu Syam? Mana aku tahu, aku main teka. Teruskanlah amanah Abang Syam. Amin kan? Amin. Aminkan je lah, aminkan. Teh. Dah biasa. Order semua order ke Syam ah. Syam ni bahagia. Syam ni bahaya. Apa benda kau cakap ni? Oh, bahagia. Tersyashul pula. Cakap elok Tan. Aduh. Rol, kalau bulan puasa kirim nasi kat Tan. Oh, betul. Aku tak ambil order bulan puasa. Oi, tak. Aku puasa. Tolong beli lah, tolong beli Tan. Tak, Kau aku Cina. puasa bila. Kau Cina Tan. Kau sedar sikit kau Cina. Bodoh. Tak baik retis, dilarang retis. Mana Puan ni? Aduh. Semangat ni nak belajar. Puan tu Tan. Tu, Puan dah masuk dah? Suara Puan tak keluar lah Puan. Okey, dah keluar. Tiba-tiba dah. itu saya cakap seorang. Lain. Dia Itulah. berpoint lah. Kan kot Puan. Biasa Puan macam tu kehidupan. Keluar je lah. Nak tanya mana orang, mana Sabar semua. Puan, sabar Puan. Jalan dengan kita Puan. Aduh. Asal sebab Imam banyak tanya sangat kau Puan. Terputus Dia tu. macam diam semua. Saya Diam. cakap, what happened? Rajuk lah je ni. Puan, nak Salah tanya. Syam Puan. Puan saya nak tanya Puan. Ya saya. Macam vaksin kan, saya ada baca satu dekat China. Dia walaupun dah complete dos vaksin COVID tapi dia still kena COVID. Jadi macam mana COVID ni vaksin tu macam tak berkesan lah apa hal lah? Aduh, kalau awak tanya apa hal kan macam yelah kita pun awak tak rasa ke nak hasilkan vaksin untuk HIV pun sampai sekarang kan? Itulah. Tapi bila COVID ni macam terlampau drastik dah boleh. Tapi cuma sebab orang jamin keberkesanan tu kan jadi macam pelik dah vaksin full pun boleh kena lagi. Semuanya atas kehendak Tuhan Syam. Vaksin apa? Kita bukan belajar agama ni Tan. Kan dia cakap vaksin tu 95% Syam. Dia pakai brand apa? Caesar ke? Ayam brand. Ayam brand. Kau. Okey. Itulah. Kita manusia memang kalau ikutkan akan ada banyak lagi kelemahan ni. Tapi kita ambil lah, kita kata yang positif way, keberkesanan tu seperti mana yang mereka claim kan. Okay, itulah dia kata. Berdoa lah, saya pun takut sebenarnya. Itulah Puan, itu yang saya takut. Sebab bila dia macam Tak apa, tan ada jangan takut. bukan, okay, serius. Dia macam, okay, sebelum ni kita buat ujian makmal. Lepas tu kita buat secara beramai. Satu saya macam tak takut lah sebab kita tak tahu. Yelah dalam masa, at least dalam masa setahun ke baru kita nampak kan bila ramai yang ambil vaksin, barulah kita tahu outcome dia macam mana kan. Yeah. Betul. Dan bukan hashtag anti-vaksin ya. Berdoalah supaya kita dapat vaksin yang betul. InsyaAllah, amin. Okay. Saya punya slide tadi dah hilang ya? Dah hilang Puan. Dah hilang Puan. So saya kena share semula. Sharing is caring. Bodoh memang ayut ni. Dah buat terbiak kau hari ni. Ya, bukan hari-hari je.
Tak, hari ni dah aku over. Kalau aku jadi jam sikit. Sekarang aku dah nak over. Sama Maaf. je hari-hari. Bising. Sama. Siapa tu Alik ni? Kalau dah tahu kau jangan bersabar dengan saya. Alik pun marah kau Mah. Baik diam. Alamak, kenapa tak keluar? Dia keluar skrin yang saya tengah. Tak pastilah Puan. Puan tak ada tekan present pun lah. Saya tengah present now ni, tapi keluar kita punya conversation meet. Tak keluar dia punya. Tadi kan saya boleh pilih kan. Tak pasti lain kot. Kejap. Kenapa dia keluar ini? Dia tak ada pilihan saya ni. Saya tak nak yang ni. Saya tak mau share yang ni. Your entire screen keluar benda lah ni. Cancel. Sekarang saya dah buka slide presentation. Okay. Saya kecilkan dia sekejap. Dan saya present now. Lepas tu. Alamak, tak pandai lah saya ni. Macam mana? Dia tak keluar macam tadi. Lepas Puan pilih present now tu, buka balik lah tab yang Puan buka tadi tu. Itulah, tak boleh. Kan dia akan dia suruh choose what you like to share. Tapi dia keluar yang kita tengah bersembang ni. Meet, dia keluar meet punya dekat skrin tu. Buat apa nak share meet? Tu dah. Tak Puan, boleh je Puan tutup meet. Puan minimize meet tu, buka balik. So kena minimize meet lah. Tak minimize pun boleh, Puan pilih kat bawah tu je, buka slide tu. Baik. Pilih-pilih aku tak pandai. Sekejap maklumlah. Kalau saya dah minimize ni, tadi pandai, ni tak pandai dah. Sekejap, saya try. Kalau tak boleh tak apalah Puan, kita tamatkan kelas. Tak. Baik, kena saya share kan masing-masing tu. Tolong tengok, tak banyak dah slide kita pun, sikit dah ni. Boleh. Puan cakap je, kami tengok slide kami. Masing-masing kan dah ada lah WhatsApp tu, buka sendiri. Boleh. Ada lah awak semua ni. Okey, terus. Kita dah masuk, saya tanya tadi, vector biological. Biological. Halo? Ya Puan. Apa soalan Puan tu? Tak faham soalan tu. Diam. Apa tu biological? Vector biological dengan vector mechanical. Vektor di mana dalam badan. Apa dia? Parasit dalam badan. bahagian Pembawa tu. Jadi mechanical dia macam apa tu? menumpang. Menumpang luar badan. Okey, dalam dan luar. Dalam badan perumah. Kalau mechanical luar badan perumah. Kalau biological dalam badan perumah. Iya. Dia menyambung. Kitaran dia. Okay, good. Itu salah satu ciri biological dan mechanical. Apa dia Jazira? Kitaran dia, kitaran lengkap dia yang terjadi. Kalau biological ni dia habiskan kitaran dia dekat dalam badan. Sebahagian. Sebahagian ataupun kitar dia memang dalam perumah tu penting. Sebab dia memang hidup tu kitaran dia berkembang biak daripada peringkat tak matang sehingga peringkat matang dan kemudian menghasilkan berkembang biak di dalam badan manusia ataupun di dalam badan perumah. So itu dikatakan sebagai biological. Kalau mechanical ni dia boleh je kat mana-mana. Okey? Tapi tidak menghabiskan sebahagian daripada kitar hidup dia di dalam perumah tersebut. Itu mechanical. Boleh tak? Boleh Puan. Dua point yang penting kita kena tahulah. Okey. So kalau biological kat sini ni vektor dia tikus, penyakit hawa, bakterianya adalah Yersinia pestis. So dia berlaku kitarnya di dalam flea. So dia habiskan dia macam kitar dia lengkap di dalam flea.
Tapi bila dia keluar, dia menyebabkan penyakit kepada manusia. So dia adalah biological. Kalau tengok denggi, malaria, filariasis, JE, yellow fever, semua tu adalah virus. Virus, denggi virus, filariasis virus ke? Bukan cacing. Cacing. Okay, Helmin. Malaria? Protozoa. Protozoa. JE? Virus. So semua ni melengkapkan sebahagian daripada kita dia ataupun sepenuh kitanya di dalam nyamuk betina yang infektif. So dikatakan biological. Boleh faham? Boleh Puan. Okay, so kena ingat je lah dia dah faham. Okay, mechanical. Ini dikatakan bila bakteria tersebut dia menumpang pada vektor seperti lalat, lipas. Bila ada bakteria yang pada najis, kan, najis kan ada bakteria kan, contoh. Lepas tu bila lalat tu hinggap dekat najis, dia bersenang lenang dekat situ, melabuhkan sayapnya. Lepas tu bila dia bergerak ke makanan, dia tengok makanan, sampai kat makanan apa dia buat dulu? Dia macam menggesek-gesekkan dia punya kaki tu. Pasal tak? Ya. So masa tu lah dia macam sebelum dia duduk lama ataupun sehinggalah dia bertelur ke. So bila kita tengok makanan yang ada pin lalat, kan? Pin lalat tu sebenarnya bukannya menyebabkan keracunan pada makanan tu, tak, tapi dia sebagai indikator bahawa makanan tu sebenarnya dah pun dihinggapi lalat. So kita dapat keracunan makanan tu disebabkan oleh mungkin bakteria dah ada pada makanan tersebut. Jangan pula bila kita alamak ada pin lalat, kita pun macam buang pin tu, kita makan yang lain. Apa rasa? Sedap. Sedap. Lagi sedap kalau tak habis ayam tersebut, lepas tu dimasak pedas kan, masak goreng pedas pula hari ni dia goreng ayam. Lepas tu dah ada pin, lepas tu esok sebab dah membazir kan, dia pun masak kuah, tapi tak rata, tak masak semua, adalah dia punya lava day 1, day 2 dia punya. Itu yang boleh berlaku. Pedas tak? Ada tak dapat kes macam tu? Ada kan. Itu lagi sedap kan. Okay, tu keadaan dia dari segi mechanical. Okay, next. Yang ni yang kita ulang samalah yang kita dah pernah belajar bila berlakunya satu-satu sebaran, tercetusnya kejadian penyakit. Dikatakan bila stabil dan keadaan yang berterusan sentiasa ada, dikatakan sebagai endemik. Ni penting ya. Penting ya wahai anak-anak untuk membezakan apa itu endemik, pandemik dan epidemik. Endemik, epidemik dan pandemik. Okay, tolong ambil maklum ya. Baik Puan. Ini sharing is caring lah. Okay, so di mana kalau dikatakan keadaan tu masih stable, masih rendah, it's okay, dia panggil endemik dan sentiasa berlaku dan dominan di sesuatu kawasan. Contoh macam demam denggi, sentiasa ada, endemik. Epidemik bila suddenly melonjak naik. Okay, sudden severe outbreak, dia tiba-tiba dia macam satu episod khas, tiba-tiba berlaku keracunan dekat situ. Peningkatan kes seperti COVID di Wuhan. So dia mula satu episod sebelum merentas sempadan, dia dikatakan epidemik. Okay, dan bila dah merangkumi, melepasi, dah tersebar luas ke serata dunia, segenap benua, globally, dia dikatakan sebagai pandemik. Okay, so bila dikatakan sporadik tu, bila dia berlaku tu macam kita tak punca di mana, kan? Sporadik, kadang-kadang cakap macam kita dah declare, okay dia dah wujud dalam komuniti kita, so dikatakan sporadik dah, macam tak tahu mana kluster dia kan, tiba-tiba ada kan. Dikatakan sebagai sporadik. Okay, so itu saja kita punya lecture pada hari ini, sejam lebih sikit. Harap anda memahami topik topik 4.2, metodenya,
So boleh jadikan sebagai kalau soalan tanya lah metodnya boleh terangkan lah direct, indirect semua tu kan. InsyaAllah. Okey, Boleh bagikan contoh. Tapi apa yang itu ditekankan dekat sini inilah endemik, epidemik dan juga pandemik. Okey. Sebarang pertanyaan? Tak ada? Okey, Puan, faham. Okey, faham ya? Faham. Faham. Okey, good. Kalau dah faham, saya harap apa yang diterangkan dekat sini boleh menjadikan satu panduan untuk anda. So nanti tengoklah macam mana meeting nanti saya akan berjumpa mereka yang in-charge untuk setiap topik dan subjek. Saya akan bincangkan balik macam mana dia macam sebelum ni mungkin anda dah belajar tapi view yang macam mana pula nak kena tengok. Okey, tapi apa-apa hal pun soalan dah siap, jangan risau. Share soalan, Puan. Aish, itu dah melanggar etika. Cuma tips-tips tu dah dimaklumkan. Kalau boleh bagi tip untuk setiap soalan lah, Puan. Amboi. Sebenarnya secara tak langsung bila saya dah menyatakan okey ambil perhatian. So sebenarnya dia dah merangkumi soalan dah tu. Okey. Tinggal lagi saya tak cakap lah okey ni soalan nombor berapa ni untuk soalan ni lambut. Micro kos lain ambil juga ke, Puan? Kos lain, micro untuk semester 2, EHAM ni adalah hanya anda. Okay, bila kod EHAM. Tapi kalau GC, generic course memang merangkumi kos lain lah. Jadi college kita je lah buat soalan ni? Ya betul. Hanya anda. Melainkan ada lagi lah SEM 2 dekat Kuching ke SEM 2 dekat tak ada lah, Sungai Buloh je. So hanya anda lah, Sungai Buloh sahaja, hanya anda lah. Okay? Okay, Puan. So, saya rasa harap mencapailah objektif kita pada hari ini. Kita dah habis untuk topik 4. Nanti kita akan terus pada topik 5. So, esok ada tutorial kan? Tutorial biasa anda buat apa? Buat tutorial, Puan? Yalah. Buat apa? Biasa kalau Puan Azrida dia bagi soalan MCQ dengan ACQ ataupun mind map. So anda nak buat apa? Nak soalan ke? Soalan lah, Puan. Mind map malas lah. Tidak, Puan. Masalahnya soalan ni tak ada untuk tak ada. Kan Wawa tadi saya cakap kan untuk tak apa. Puan bagi soalan yang ada je, Puan. Amboi. Yang senang-senang je. Bukan, Puan bagi soalan yang ada dalam kertas saja, senang. Amboi. Kertas mana? Tutorial tukar untuk ayat sikit-sikit. Ya saya? Tutorial untuk bab yang sebelum ni? Bab mana? Bab yang 41. Okey, rangkum semualah. Anda buat mind map je lah. Senang kan? Boleh, Puan. Alah, kalau saya tak bagi tu maknanya faham je lah buat apa nak menyusahkan diri. Tapi yang mind map tu masuk tak, Puan? Mind map tu masuk tak? Mind map ni suruh kau ingat satu persatu. Amboi, okey. Mind map je lah dulu, tengok macam mana. Baik. Tapi bagi masa sikit lah, Puan sebab ada assignment lain juga. Okey, janji awak isikan attendance tu. Baik, Puan. Untuk mind map tak ada assignment ke? Assignment? Okey. Okey, hari tu saya ada maklumkan pada Naif rasanya sebagai wakil anda. Selepas saya berbincang dengan pengajar yang lain. Okey. Saya kata saya nak bagi feedback terus kan? Okey. Saya dah maklumkan pada pengajar yang berkenaan mengenai topik assignment. Dan dia kata dia akan buatlah.
Jadi saya beranggapan antara anda dan pengajar tersebut mungkin dah ada arahan. Belum lah Puan. Belum? Hmm. Oh, okey. Tak apa, nanti